izinkan kami untuk perkenalkan diri dulu lah ya Puan Hana. Okey, boleh. Mula pada saya Siti Nur Syazrina. Seterusnya Farahin. Saya Nur Farahin. Okey. Farah. Saya Nama saya Syed. Seterusnya Alia. Hai, nama saya Nur Alia. Salihah. Hai, nama saya Nur Salihah. Syairah. Hai, nama saya Syairah. Okey. Semua tahun berapa ni? Kami pelajar tahun ketiga daripada jurusan Pembangunan Sumber Manusia daripada UPM. Oh, tahun 3. Okey, alright. Ni FRP ke atau FRP ke macam mana? Ke memang assignment untuk subjek HR ke? Bukan. ini untuk assignment untuk subjek Human Resource Management kami. Oh, okey, alright. Okey, proceed lah. Okay. Sebelum tu boleh tak nak minta host tolong record kan? Okay. Dah start dah record. Alright. Okay. Sebelum kita pergi lebih jauh lagi, boleh tak kami nak minta Puan Hana untuk perkenalkan diri Puan Hana untuk sebagai orang kata pembuka kata lah untuk sesi interview kita pada petang ini. Okay, alright. Nama Nurul Hana binti Zakaria. Okay, saya berada di Pasir Gudang, Johor Bahru. And then saya bekerja dekat Dialog Malaysia Sdn Bhd. Lebih kurang 7 tahun. Saya dulu pernah jaga bahagian HR lah, tapi tak mendalam untuk HR. So sekarang saya bahagian projek lah. Okay, ada lagi? Sebelum Puan Hana terlibat dengan bahagian HR dan projek ni kan, Puan Hana asalnya daripada background pekerjaan apa? Ke memang lepas saja graduate terus join HR ke? Okay, macam ni. Saya waktu degree saya pengurusan teknologi. Saya ada belajar basic HR sikit lah. And then waktu saya sambung degree memang saya sama macam awak. Saya ambil HR. And then lepas tu saya habis belajar, saya sambung master tapi bukan HR punya bidang. And then saya habis master, saya jadi cikgu ganti sekejap dalam masa 3 bulan. Lepas tu saya kerja bahagian, saya dapat alisan Sport HQ dekat Tamayu. Saya bahagian marketing. Lepas tu baru saya kahwin, saya pindah ke Pasir Gudang and then baru saya ambil kira dapat HR lah. Bahagian HR tapi saya jaga bahagian untuk branch lah. And then sekarang saya lebih kepada projek lah. Tapi untuk HR memang saya ada cope up sikit lah. Okay, terima kasih Puan Hana atas penerangan. Boleh kita mulakan secara formal sesi kita pada petang ni. Saya buka pada kawan-kawan saya untuk memulakan pertanyaan soalan pada anda. Okay, sila. Syahira. Hello. Okay. Saya nak tanya bagaimana HR dia menjamin keselamatan kerja dekat company Puan? Dia menjamin okay, macam ni. Bila kita apply kerja,
biasa kita akan dapat offer letter. Dekat offer letter tu dia akan tunjuk sama ada kita permanent ataupun kita temporary lah. Tapi biasa kalau you masuk mana-mana company, memang dia akan letak sebagai kontrak. That means dia tak menjamin yang you all akan kekal sebagai staff. Maksudnya lepas habis kontrak tu memang akan confirm permanent, tak lah. So dia akan depends on korang punya performance. Once kalau performance korang okay, baru dia akan serat sebagai staff. Kalau tak, memang kontrak lah. Memang habis kontrak, habis macam tu. Saya menjawab ke pada soalan? Ya Puan. Ira nak teruskan semua skop soalan Ira ke? Atau nak paskan dulu? Pas dulu lah. Okay. Baiklah Puan, saya akan ambil alih dulu. Okay. Untuk skop soalan saya mengenai kompetisi daripada mengenai cabaran oleh pegawai sumber manusia. Tapi saya punya cabaran pegawai sumber manusia sebagai penganalisis data. Boleh saya tahu secara lebih detail ketika pengalaman Puan ketika menjadi HR dulu, apakah yang dilakukan oleh HR untuk bertindak sebagai penganalisis data? Penganalisis data dari segi? Maksudnya macam kalau kita nak buat rekrutmen baru, kita kan kena ada data-data yang baru. So kita kena analisis berapa pekerja yang diperlukan. Lepas tu apa yang perlu dilakukan untuk company tu untuk improvement ke. Okay, ini dikondak oleh saya punya HQ. Oh, HQ. Ini kondak saya punya HQ bahagian saya punya HR punya recruitment lah. Dia yang akan dia yang akan in charge untuk bahagian ni. Kita HR yang bahagian branch tak ada terlalu detail. Kita just arrange untuk cuti, MC, apa semua tu lah. So HQ untuk bahagian recruitment memang HQ yang akan key in dalam data dia. Cuma saya tak pasti data apa. Dia orang pakai sistem apa. Oh, tak pasti. Okay. Ini saya tak pasti. Ini memang liars ke macam HQ. ni kan, Okay. macam maksudnya pegawai sumber manusia di branch ni selain daripada apply untuk cuti ke apa tugasan lain Puan? Okay, kalau untuk branch kita just make sure contoh kalau leave kita akan make sure dia orang akan apply dekat sistem lah. Contoh maksudnya sistem tu dikondak daripada HQ lah? Ya, betul. HQ yang akan kontrol. Maksudnya contoh dalam bulan tu kita ada cut off lah sampai 20 hari bulan. So sebelum cut off semua pekerja yang apply cuti sebelum cut off tu mesti kena apply. Contoh kalau ada EL ke memang kena apply cepat-cepat lah. So daripada situ kita akan ambil data tu untuk diorang punya gaji. Siapa yang tak apply, kita akan tolak gaji lah. Siapa yang apply ikut pada kita punya prosedur dengan sistem, biasalah tak ada apa-apa lah, just apply dalam sistem. So nanti sistem tu yang akan tunjuk dekat, sistem tu yang akan dia link dengan kita punya payslip. Contoh, bulan ni kita cuti dah habis and then kita ambil unpaid leave. Maksudnya cuti yang tak berbayar lah. And then nanti dalam payslip dia akan link lah tolak gaji kita untuk unpaid leave 1 hari. Macam tu. Cuma data tu dikontrol oleh HQ. Faham tak? Oh, maksud bench cuma boleh tengok data tu saja tanpa boleh ubah apa-apa lah. Tapi boleh untuk kirakan gaji macam tu. Itu memang HR yang kontrol. Memang bahagian HQ yang akan kontrol. Cuma appearance dia saya tak nampak macam mana lah kalau nak secara sistem, sama ada sistem payroll dia pakai SQL ke UBS ke saya tak sure. Tapi memang dia control by HQ lah. Okay. Biasa kalau HR ni dia akan guna SQL, dia ada software dia
untuk ke salary punya payslip semua kan. Itu dia ada dia punya software dia. Cuma saya untuk yang Dialog ni saya tak sure dia orang pakai yang mana. Okay. Nak teruskan lagi ke Syaz? Syaz tak. Dia terima je. Syaz, tak jelas. Nak teruskan lagi ke? Ke nak pass ke orang lain? Ada? Anda dengar tak? Dengar. Okey. Dengar sampai mana tadi? Maaf. Tak dengar. Tak dengar. Okey. Soalan saya yang tadi, selepas pada payslip tu kan, macam dari segi rekrutmen, maksudnya data-data pekerja tu, semua pekerja perlu apply daripada HQ ke atau boleh daripada melalui branch? Semua control by branch. By HQ, sorry. Semua control by HQ. So contoh kalau ada newcomer apa semua tu control by HQ lah. And then staff kalau dia nak masuk, dia nak transfer ataupun baru newcomer nak masuk ke branch, dia akan inform by email lah. Saya faham. Okay, terima kasih Puan. Saya buka pada rakan-rakan saya lain untuk bertanyakan soalan anda. Alia? Okey. Saya nak tanya Puan Hana. Dan kesiapan yang diperlukan untuk menjadi seorang pengurus HR yang berjaya. Jelas tak soalan? Sekejap jadi pengurus yang berjaya. Ada nombor berapa Kejap. Apa ciri-ciri untuk kemahiran? Kemahiran dan kecekapan yang diperlukan untuk menjadi seorang HR manager. Yang tu. Okay. Yang first kali bagi saya lah, yang penting satu communication skill. Communication skill itu sangat penting sebab dia akan bercakap dan dia akan kena ada kemahiran untuk dia interaksi dengan dia punya pekerja. Sama ada pekerja yang dah dilantik ataupun pekerja yang diinterview. Faham tak? Lagi dia kena ada leadership lah. Dia kena ada kepimpinan, sikap kepimpinan yang tinggi. Dia kena ada kemahiran mengurus kemahiran untuk membuat sesuatu keputusan. Ini sangat penting lah sebab ada certain case ke apa ke, ada konflik ke apa, so dia akan akhir ending dia akan kepada HR manager. So HR manager dia akan discuss dengan dia punya management and then baru dia akan buat keputusan. Kena ikutkan banyak lagi ciri-ciri dia tapi saya tak ingat lah. Tak apa. Dah menjawab soalan saya. Saya pasti saya pula bertanya soalan. Okay. Hai Puan Hana, saya nak tanya tentang strategi business partner, iaitu rakan perniagaan partner. So pada pendapat anda, apakah perbezaan antara pengurus HR dan rakan perniagaan strategik HR? Rakan perniagaan strategik HR contohnya macam mana? Strategic business partner itu
mereka akan melibatkan diri sendiri dalam membuat decision making semasa membuat ataupun dalam planning organisasi macam tu. Adakah perbezaan tentang pengurus HR yang biasa dan strategic business partner? Maaf saya tak pasti yang ni. So, mungkin Puan sekarang ada branch kan? Betul. Ada pengurus. So, mungkin kira lah pengurus HR ke? Nak katakan branch, dekat branch dia bukan pengurus HR, tapi dia HR branch ni dia assist HQ. Contoh sebab dia branch kan, dia assist HQ untuk collect semua information and then dia akan sampaikan information dekat staff untuk bahagian branch lah. So, pada pendapat anda, apa yang boleh buat untuk meningkatkan HR ni sebagai lebih strategik pada masa depan? Difficult soalan. Bertindak sebagai rakam perniagaan strategik dan organisasi. I think dia kena wujudkan satu jawatan yang betul-betul HR. That means sebab dekat office I sekarang dia bukan HR yang pure, dia kebanyakan yang HR assistant. Kebanyakan HR assistant sebab dekat branch control kan. So kalau nak letak HR yang betul-betul dekat branch, I rasa susah sikit lah sebab semua control by HQ. Menjawab persoalan tak? Menjawab persoalan tak? Okay. Boleh saya pass kepada Farah. Untuk skop soalan saya pasal digital HR means kan sekarang teknologi semakin hari kan semakin maju, macam-macam application, macam social media ke. So macam mana pengurusan dekat dialog tu nak adapt teknologi zaman sekarang ni untuk urus projek ke HR management dekat company tu? Okay, sekarang kan pandemik COVID-19 kan. And then kita kebanyakannya ada yang kerja daripada rumah, work from home by rotation ataupun memang fully work from home. So HR and then IT dia akan collaborate untuk buat satu sistem, kita panggil sekejap ni WeChat. Kiranya WeChat ni untuk semua management and semua staff. So dari situ dia akan salurkan maklumat lah. Okay, contoh ada announcement ke, ada memo ke, dia akan inform melalui WeChat. WeChat untuk company lah. And then kita semua kalau meeting memang kita akan pakai Zoom meeting, Zoom in. And then apa-apa kita akan melalui WhatsApp group menggunakan telefon SIM card company lah. Itu salah satu cara lah. Saya menjawab soalan ke? Jawab. Untuk yang WeChat tu, WeChat yang WeChat yang kita orang entah. Dia macam mana nak cakap Dia WeChat company. Dia tulis. Maksudnya software daripada company tu sendirilah.
Ya betul, tapi ni memang untuk yang kerja punya. WeChat apa nama dia? WeDrive. Saya tak pasti, nak kena godik-godik lagi. Apa nama ni? Tapi memang semua kat dalam ni lah dia akan salurkan maklumat lah. Ada memo and then dialog group dalam ni. Semua department ada dalam ni. Oh, okey. Ha. Lepas tu macam yang Puan cakap tadi, macam penggunaan WeChat, Zoom meeting tu macam mana macam mana employee tu semua dapat terima perubahan baru untuk zaman sekarang yang tengah pandemik ni. Maksudnya diorang boleh ke terima semua perubahan teknologi ni sebab kan selama ni kan bekerja di office kan. So sekarang ni kena kerja daripada rumah, work from home. So macam mana diorang nak terima tu, ada susah ke ataupun ada difficulties Bagi ni? saya buat masa sekarang semua menerima maklumat. Semua masih menerima maklumat sebab polisi kita install dekat handphone dan juga laptop. And then communication antara manager dengan workers. Mesti maklumat tu mesti kena sampai dekat workers. Tak boleh miss lah maksudnya. Sebab certain employee kita tak ada laptop. So kita akan sampaikan melalui WhatsApp group ke. And then kalau ada yang tak sempat buka email, dia baca kat WhatsApp group. So semua dah ada teknologi and then kita dah bekalkan SIM card, dah bekalkan internet. So bukan jadi satu halangan lah untuk diorang. Okey. Dan yang last sekali, pada pendapat Puan Hana lah, teknologi sekarang ni Puan Hana rasa buatkan management punya, maksudnya segala pengurusan yang nak dibuat oleh company tu sendiri rasa lebih cekap ke ataupun rasa benda tu susah ke lebih memudahkan? Ada pro and cons lah. Bagi saya, kalau mereka yang tak terlibat dengan documentation, contoh kalau yang terlibat, contoh kita ada tender, kita ada kena melibatkan payment untuk vendor, itu semua kena pakai paperwork. And then nak kena stay dekat office. Okay, mana yang tak terlibat secara langsung, dia boleh work from home lah. Maksudnya dia boleh generate by PDF and then submit to client. Itu tak ada masalah. Tapi bagi mereka yang kena submit by hard copy, kena contoh nak buat payment, nak kena ada original. Semua itu melibatkan untuk kita datang ke office untuk courier benda tu. Memang ada pro and cons lah bagi saya lah. And then bila dekat rumah pun, bila kita work from home pun ada kekangan sedikit lah. Contoh internet tak semua orang stable kan. And then kita ada family, ada pro and cons lah bagi saya. Tapi untuk masa sekarang memang nak tak nak kita kena accept je lah. Betul. Terima kasih Puan Hana, sangat menjawab. Saya pass soalan dekat Salihah. Assalamualaikum. Saya nak tanya Puan Hana, skop soalan saya mengenai cabaran bahagian sumber manusia dalam pandemik COVID-19. Saya nak tanya, macam mana perubahan amalan sumber manusia dekat syarikat Puan sebelum dan juga setelah wabak ini berlaku? Maksudnya mungkin macam Puan cakap tadi, bahagian branch ni sumber manusia dia assist HQ. Jadi mungkin skop kerja tu ada berubah sedikit ke macam tu? Okay. Sempena kata sebab COVID ni, okay, semua kena work from home. Ada certain perkara yang kita boleh approve by email. So contoh claim bulanan ataupun monthly claim daripada staff, dia nak submit kat HQ untuk claim, dia orang boleh submit by email and then approve by manager gunakan email juga.
Once kalau dah okey semua tak ada masalah, HR akan proceed untuk bagi submit dekat account lah. Itu salah satu contoh lah. Kalau kita work from home. Lagi apa soalan ni tadi? Perubahan. Apa-apa saja Perubahan. yang sumber manusia punya. Perubahan dari segi meeting, contoh kita pakai Zoom kan. Kalau sebelum ni kita meeting, kita bersua muka. So pakai Zoom sekarang rasa selamat sedikit lah. And then cuma ada certain contoh internet tak stable, tu ada sedikit kekangan lah. Perubahan lain dari segi submission tender, document, and then kalau kita ada tendering semua ni, kita kena datang office lah. Datang office, kita kena buat submission menggunakan yelah kita nak photostat apa semua, nak scan kan. Itu memang kena datang office lah. No choice. Okay, tapi dengan syarat kena ada approval, semua tu lah. Sedikit sebanyak memang banyaklah perubahan kalau dah start work from home ni. Saya menjawab ke soalannya? Ya, Iwan. Saya nak tanya lagi. Mm-hmm. Adakah apa-apa sokongan yang diberikan kepada pekerja untuk menempuhi era COVID-19 ni? Contohnya macam dari segi keuangan ke? Okay. Dari segi teknologi. Okay, dulu MCO 1.0 kita ada bagi sedikit inisiatif kepada frontliner. That means frontliner ni untuk staff-staff kita yang keluar waktu MCO. So satu hari dia akan dibayar lah. Dia akan bagi sijil and dia akan bagi sedikit cenderamata untuk mereka yang keluar waktu MCO hari tu. Itu salah satu sumbangan daripada company lah. Okey, terima kasih Puan. Saya pass kepada Syahira balik untuk tanya soalan. Okey, soalan seterusnya, saya nak tanya Puan, bagaimana HR dekat company Puan uruskan ganjaran berdasarkan prestasi pekerja? Ganjaran berdasarkan prestasi. Soalan nombor berapa ni? Sekejap Soalan yang pertama tu nombor 2. Ganjaran berdasarkan prestasi. Ganjaran ke pampasan ni? Dia rewards and compensation. Okay. Rewards ni kita based on KPI. Okay, contoh setiap tahun kita akan ada KPI kan. Okay, setiap tahun kita akan ada KPI and then biasa end of year kita akan evaluate pekerja untuk dia punya performance, sama ada dia akan boleh dapat bonus ataupun dia akan increment dia punya salary by year. Semua bergantung kepada dia punya performance lah. Antara dia akan dinilai dengan dia punya manager. Biasa kita akan isi performance appraisal. Kita akan isi bulan 12 and then management akan review and then kita akan one by one punya evaluate. Once kalau dah okay semua, baru management akan decide berapa persen kita punya performance yang boleh dia akan bagi bonus ataupun dia akan bagi kita increment berdasarkan kita punya performance lah berapa persen. Saya menjawab soalan? Ya Puan. Soalan yang seterusnya, bagaimana HR dekat company Puan melatih pekerja dengan kemahiran yang relevan untuk masa kini? Biasa contoh kalau ini berkaitan dengan training kan. Okay, kalau training biasa depends on employee jugalah. Contoh dia HQ ada inform nak buat training untuk Microsoft project 2000 something lah. And then dia akan inform kat semua branch and then
kita akan submit nama siapa yang akan pergi training, sama ada diadakan di branch ataupun tempat-tempat yang berdekatan, ataupun kita akan hantar kita punya staff ke HQ untuk training tersebut. Okey. Soalan seterusnya, bagaimana HR mewujudkan organisasi yang rata dekat company, persekitaran yang positif, adil. Yang ini organisasi yang rata. Macam mana saya nak jawab? Organisasi yang rata setara. Okey, biasa apa maksud egalitarian organization secara khusus? Saya rasa dia macam lebih kepada adil, macam tak ada bias. Okey, semua okey. Kita punya HR, kita punya bahagian HR dia untuk bahagian recruitment, dia ambil untuk semua kaum. Kita ada Indian, Chinese and Malay dalam satu company lah. And then kalau ada apa-apa masalah, kita akan boleh inform dekat HR lah. HR akan assist kita kalau ada apa-apa masalah. Contoh, kalau ada melibatkan masalah OT ke apa ke, company HR akan assist lah apa solution dia apa semua. Saya menjawab soalan ke? Ya, Puan. Dan soalan yang terakhir, bagaimana HR menjadikan maklumat mudah diakses oleh mereka yang memerlukan? Okey, ini contohnya, okey saya cerita untuk leave lah. Okey, biasa kalau leave kita setiap tahun kan akan ada contoh kalau siapa yang tak habis cuti, dia akan carry forward. So HR memang akan notify untuk semua employee, dia akan issue email ataupun keluarkan memo untuk inform dengan semua staff mana-mana cuti yang tak habis yang akan di carry forward, minta dia akan fill up satu form. So form tu HR akan gunakan untuk key in dalam sistem lah, untuk tambah, untuk top up dia punya cuti yang nak carry forward tu. So maklumat tu pada certain employee yang tak ada email, superior, manager dia akan salurkan untuk siapa yang tak ada access tu lah. Sama ada melalui call ataupun WhatsApp ke. Sekarang kan WhatsApp ni diterima sebagai urusan bisnes kan. So WhatsApp pun dia akan receive and then so dia akan acknowledge lah untuk memo yang tu. Contohlah. Okay, contoh lain sekarang PKP 2.0, MCO 2.0, biasa HR akan email memo and then pada certain employee yang tak ada access, dia akan bagi PDF by WhatsApp lah. So semua orang akan mendapatlah maklumat tu. Saya paskan pada yang lain yang nak tanya soalan. Syaz nak sambung lagi ke? Ya. Terima kasih Syairah. Puan, saya nak tanya. Tapi soalan saya ni tak ada dalam skop yang kami bagi tu, tapi berkaitan dengan jawapan-jawapan yang Puan berikan tadi. Okay. Soalan saya yang first. Tadi Puan ada ceritakan yang HR branch adalah sebagai assistant kepada HR di HQ. Dan HR branch perlu collectkan maklumat untuk diberikan kepada HQ. Kalau Puan tak keberatan kan, boleh tak ceritakan apa jenis-jenis maklumat yang biasa perlu di-collect oleh HR branch untuk disampaikan kepada HQ dan apa prosedur dia dalam proses untuk collect maklumat tu, dan juga dalam proses untuk menyampaikan maklumat tu pada HQ.
Okay, contoh biasa setiap bulan kita ada cut off. Kita akan ada cut off, okay. Kita akan submit dia punya cuti, dia punya MC dia, and then dia punya record attendance, and then dia punya apa lagi Sekejap. Kalau ada staff yang ML, ada staff yang HL, semua rekod-rekod ni akan disubmit kepada HQ setiap cut off, setiap sebelum 20 hari bulan lah. Okay, contoh kalau dia submit MC apa semua, dia kena make sure MC tu tally dengan sistem yang pekerja dah apply. Okay, so bila kita submit kat HQ, HQ akan check lah sama ada betul tak MC yang ni, and then MC yang kita dah submit tu dia dah apply tak dalam sistem. Kalau dia belum apply, HR akan terus deduct dalam dia punya salary ataupun HR akan bagi warning dululah. So procedure dia dia just key in and then submit by email, and then hard copy kita courier to HQ. Sistem yang digunakan untuk key in tu maksudnya memang sistem yang dah disediakan Itu oleh manual. company lah. Itu secara manual by Excel. Oh, Excel. Ya. Yeah. Okay, soalan saya yang kedua Puan, macam tadi kan Puan cakap HR branch pun perlu evaluate pekerja kan untuk pastikan mengenai reward and compensation tu. Macam mana Puan evaluate pekerja-pekerja di branch Johor tu? Maksudnya ada sistem ke yang perlu dipatuhi? Apa prosedur dia? HR dia tak ni dia depends on macam mana nak cakap yang ni di luar bidang saya sebenarnya. Sebab ini lebih kepada HQ. Biasa kalau KPI, okey, KPI contohlah pekerja tu dekat branch JB and then dia kena submit KPI, dia kena appraisal lah. So dia isi form tu and then dia akan face to face dengan manager, and then kalau dia okey apa semua and then keputusan dia semua okey, baru manager akan submit ke HR. Okay, dari situ dia orang akan discuss lah macam mana dia punya ganjaran dia nak bagi berapa persen. Itulah. Kira bukan HR branch yang akan nilai, tapi HR bahagian HQ. Dia akan discuss dengan manager untuk setiap branch. Okay. Faham Puan? Faham? Faham. Okay, satu lagi Puan saya tanya. Kalau lah pekerja di branch macam ada masalah tindakan masalah disiplin ke atau apa-apa masalah, macam mana HR di branch tu nak bantu settlekan masalah tu, macam nak bagi tindakan disiplin ke, ada ke prosedur dia atau semuanya perlu terus direct ke HQ dan HQ yang laksanakan? Alright, actually Dialog Malaysia ni memang ada memang ada dokumen kita ikut kepada RBA lah. Kalau dulu orang panggil EICC, sekarang kita tukar RBA compliance. So RBA compliance, and then company kita memang audit punya company. So setiap department dia ada dia punya form ataupun prosedur ataupun dia ada step-step lah, guideline macam mana kalau berlaku sesuatu dia akan ada refer form apa yang kita kena fill up, kita kena refer kepada siapa, approval siapa, action siapa. So contoh kalau macam melibatkan HR, melibatkan disiplin, biasanya branch manager dia akan sampaikan ataupun dia akan inform ke HR department melalui email ataupun by call, tapi seeloknya black and white by email. And then HR department akan assist lah, and then dia akan inform ataupun dia akan buat solution, sama ada dia akan bagi warning letter
ataupun macam mana? Macam tu. Biasa dia akan bagi warning letter lah untuk first action. Biasanya kan HR branch akan investigate dulu tak kalau mengenai pekerja tu? Ataupun Biasa memang akan terus bagi? HR bahagian HQ dia akan tanya juga apa dia punya situation sebenarnya. So kita akan explain apa semua dan kita punya manager akan support lah apa kita punya explanation, and then baru dia akan buat decision lah macam mana. Kita akan jadi orang pengantara lah untuk yang melibatkan masalah-masalah tu. Sebab kita yang akan menyampaikan surat kepada employee. Menjawab tak? Okey, Puan. Okey, menjawab Puan. Cuma Puan saya tanya, RBA yang Puan masukkan tadi tu apa benda Puan? Boleh Puan spesifikkan tak? RBA compliance ni dia contoh, okey kalau awak type dekat Google, dia setiap company dia dah comply benda ni. Sekejap Okey, dia code of conduct. Kalau mula-mula nama dia code of conduct. So code of conduct ni ataupun RBA nama baru dia ada 4 tak silap saya. Dia melibatkan labor, and then dia melibatkan ni etika bekerja lah. Dia ada melibatkan contoh dalam segi dia labor dia ada 4. Salah satu tu ada melibatkan rasuah ke ataupun memberi hadiah ke, itu semua tak boleh. Kalau kita buat benda tu memang salah lah. Itu akan melibatkan HR lah. So HR memang tekankan sangat kepada RBA compliance. Kalau macam kalau ada pekerja terlibat rasuah ke apa kan, macam apa prosedur nak collect data untuk providekan dia dengan kesalahan tu maksudnya? Yang ni kita memang ada form sebab kita company yang audit lah. Memang setiap contoh melibatkan penalti ni memang kita ada step dia dan prosedur dia. Tapi dokumen tu semua PNC ada dekat HQ lah. Dekat situ kita boleh tengok lah. Contoh kalau melibatkan disiplin, apa tindakan yang pertama, and then form apa, and then kepada siapa yang dia akan action dia tu ada dia punya step lah. Dia ada guideline dia apa yang perlu kita buat sampai yang last kali apa kita punya decision dan apa yang employee tu akan hadapi. Okay. Terima kasih Puan. Nanti saya ada soalan pada saya. Rakan-rakan yang lain ada tak nak bertanyakan soalan lagi? Ya Ustaz. Saya nak tanya Puan Hana. Apakah faedah yang diperoleh jika mempunyai pengurus HR yang mempunyai kecekapan dan kemahiran yang tinggi kepada company? Macam ni ulang balik? Apakah faedah yang diperolehi jika mempunyai pengurus HR yang mempunyai kemahiran dan kecekapan yang tinggi kepada organisasi? Apakah kemahiran? Faedah yang diperolehi. Faedah. Dia akan melahirkan HR yang sangat bagus lah. Dia akan HR yang terbaik lah. Kiranya semua kompetensi ataupun semua ciri-ciri sebagai seorang HR dia ada. Sebab HR ni dia jadi perantara antara dalam syarikat sebenarnya. Untuk soalan yang seterusnya, saya nak tanya kekurangan yang diperolehi jika mempunyai pengurus HR berkemahiran. Okey, itu memang akan banyak masalah kalau seseorang pengurus HR ni, HR manager yang dia tak ada skill akan membuatkan pekerja satu memang tak ikut pada polisi, ada pekerja yang langgar polisi, pekerja yang contoh langgar polisi ni suka-suka hati cuti apa semua, and then HR manager pun macam tak tahu, ambil tak tahu, itu
menyebabkan company akan jadi kucak-kacir lah. And then orang tengok pun macam company ni pekerja keluar masuk pun akan memberi image yang tak baik lah untuk orang luar. Puan telah saya pas soalan seterusnya kepada saya. Puan, saya ada dua soalan nak tanya lagi. So, sebagai HR, bagaimanakah HR menentukan employees goals dan company goals? Employee goals and company goals. Ya. Bagaimana dia nak tentukan? Dari segi employees dan company. Biasa company ni memang dia dah ada goals dengan sorry tadi, company goals and Employee goals. employee goals Expected. company goals, employee goals. This one I susah sikit lah nak jawab. Ini lebih kepada HR manager yang buat keputusan ni. Dari segi employees pun dari HR ke atau dari branch yang? Sorry, daripada? Employees goals pun dari HR, HQ sana ke atau dari Puan untuk evaluate employees? Evaluate kalau nak evaluate biasa dia refer kepada JD pekerja. Dia akan refer kepada JD pekerja. Sama ada pekerja tu akan capai ke tidak dia punya kualiti kerja tu, dia capai ke tidak melalui JD tu lah. Contoh Itu sistem ke atau? Kalau kita tengok kepada KPI punya form, dia akan ada, dia dah tetapkan contoh dari segi communication, and then dari segi interpersonal skill, dia tengok berapa persen and then berapa persen yang kita boleh dapat lah. Contoh seorang pekerja ni dia fill up appraisal tu, dia letakkan dia punya tahap dia, biasa ada 5 tahap. And then dia akan letak tahap dia yang nombor 3. Nombor 3 biasanya memuaskan. Okay, and then dia akan tulis itulah berapa persen. And then bila submit ke HR akan tengok okey ke tidak, sama ada HR dia akan discuss dengan manager, akan inform macam mana betul ke tidak, and then sesuai atau tidak untuk letakkan dia sebagai tahap nombor 3. Kalau tak sesuai, dia orang akan tukarlah ataupun dia orang akan adjust ikut kepada tahap pekerja tu. So setiap Saya menjawab soalan tak? Setiap pekerja ada KPI mereka sendiri lah atau? Ya, betul. Based on dia punya job description. KPI tu akan tukar setiap tahun ke atau bila-bila? KPI kita akan nilai setiap tahun. Okay, once kalau dia bertukar position, kita akan nilai based on yang contoh tahun ni dia sebagai QS, Quantity Surveyor. So tahun depan dia dah tukar position sebagai assistant of QS ke ataupun dia junior QS ke. So kita akan nilai dia punya JD yang tahun lepas. Dia tak akan nilai JD yang baru. Kalau dalam dia akan evaluate. Dalam position yang sama, KPI tu masih tetap lah. Kalau yang sama masih tetap lah. Maybe ada improve, maybe ada add on sikit lah. Different sikit lah. Dari HQ itu KPI. Dari HQ, ya betul. Betul. Soalan lain adalah organisasi anda ada melakukan strategi yang tertentu untuk melicinkan manajemen dalam company itu. Plan strategik
plan strategik mesti kena ada. How to improve How to improve Contoh strategic plan ni. strategic plan. Okay, actually kita memang ada orang kata satu buku, orang panggil dialog handbook. Okay, dekat situ memang kita akan refer kat dalam tu lah. Dari segi ini saya tak pastilah. Ini saya nak kena refer kepada HR manager directly. Plan strategik ni. Cara ada handbook adalah dari company sendiri ke? Kita memang akan ada handbook. Biasa handbook ni kita akan bagi untuk semua employer ataupun newcomer. Contoh, you join I punya company and then handbook ni kita akan bagi untuk briefing. Dari segi, contoh apa polisi and then apa Dialog punya branch, Dialog punya KPI ataupun Dialog punya focus, and then what is Dialog Malaysia, and then dari segi benefit, itu kita bagi employee handbook lah. Itu saja. Saya menjawab tak soalan you? Ya, sekejaplah. Okay. Rakan-rakan saya yang lain ada lagi tak yang nak bertanya soalan? Ada. Okay. Okey. Saya punya skop soalan tadi, cabaran human resource dalam pandemik COVID-19. Sebelum tu saya nak berbalik kepada soalan tadi, yang pasal sokongan dalam waktu pandemik. Macam Puan cakap tadi, masa MCO 1.0 tu ada jam sijil, cenderamata. Adakah apa-apa sokongan yang akan diberikan ataupun telah diberikan untuk MCO 2.0 ni? Yang 2.0 saya tak dapat berita lagi. Kita tak dapat apa-apa information lagi sebab semua staff diberi kelonggaran untuk datang ke office ataupun datang ke site. Kita akan bagi surat pelepasan daripada company, and then kita akan provide surat kelulusan daripada MITI lah, yang menunjukkan Dialog Malaysia boleh bekerja seperti biasalah. So kita bila ada apa-apa ni, kita akan tunjukkan 2 surat ni, and then kita boleh kerja dekat site ataupun kita boleh pergi ke office lah dengan jaga SOP. Macam Puan cakap ada pekerja dibenarkan untuk pergi ke tempat kerja tu. Dekat company Puan, adakah semua pekerja dibenarkan untuk bekerja work from home ataupun dia ada buat jadual, contohnya macam setiap pekerja perlu pergi kerja 2 hari dalam seminggu macam tu? Okay, kalau dekat HQ tak silap saya dia ada yang by rotation. Kalau untuk branch, kalau macam JB branch, semua pekerja kena work from home. Okay, kalau engineer, ada certain engineer yang kena pergi site, and then kita akan bagi surat lah. Yang work from home pun kita akan standby bagi surat juga in case kalau ada certain perkara yang perlu dia datang ke office. So senang lah. Okay, macam Puan cakap kalau macam engineer kena pergi site tu, saya nak tanya, adakah apa-apa jaminan yang bahagian sumber manusia beri kepada pekerja-pekerja tersebut supaya diorang rasa selamat nak pergi kerja dalam pandemik ni? Okay, kalau dia pergi site ke ataupun dia pergi ke office ke, dia semua kena ada approval. Maksudnya dia kena ada approval by HR dan by kita punya safety. So safety akan notify, and then dia akan maklumkan dekat HR lah untuk pergerakan staff. So setiap pergerakan staff akan direkod oleh kita punya safety lah, safety department by branch. So in case kalau nak masuk office, kita akan inform kita punya branch manager and safety manager untuk dia bagi permission lah untuk kita masuk office. Once kalau boleh, kalau tak boleh memang kena work from home.
Saya Baik menjawab Puan. soalan ke? Menjawab. Okay. Saya ada soalan lagi. Saya nak tanya, apa yang Puan rasa perkara yang paling sukar untuk diuruskan oleh bahagian sumber manusia dalam situasi pandemik ni? Perkara paling sukar? Okay. Secara jujurnya, biasa semua dah work from home kan. So kita tak tahulah orang tu, yelah work from home kan, tak tahulah cuti ke tak cuti ke. Itu yang paling sukar lah. MC ke tak MC ke kan. And then perkara lain, rasanya tu je lah. Okey Puan. Soalan akhir daripada saya. Menurut Puan, apa yang akan jadi fokus utama Jabatan Bahagian Sumber Manusia ni selepas pandemik ni berakhir? Contohnya macam nak buat training untuk pekerja balik ke, macam mana macam tu? Main concern Okay. Kita akan maybe dia akan bagi satu guideline untuk coming soon, siapa yang akan work from home ke work from office ke, maybe ada satu lagi guideline. And then guideline untuk contohlah kalau work from home kan kita duduk kat rumah, manalah tahu lepas ni guideline nak kena list out apa yang kita buat kerja kat rumah. Contohlah. And then dari segi perhatian utama dari segi submission. Okay, maybe jadi masalah waktu PKP ni kita tak boleh nak keluar, and then susah kita nak submit itu ini dekat kita punya office. So benda-benda ni akan menjadi masalah lah untuk submit dokumen dekat HQ ke apa ke. Contoh kalau macam saya melibatkan vendor, so memang ada sedikit masalah lah untuk saya datang ke office, and then untuk courier apa semua tu, itu akan maybe akan di-highlight ke HR lah. Macam mana? Okey Puan. Ada kawan-kawan lain nak tanya soalan lagi? Ada. Macam yang Puan Hana cakap tadi, dari kan HR dekat branch kan as a assist dekat HQ. Tak tahulah benda ni melibatkan Puan punya job scope ke tak, tapi daripada segi macam recruitment new employee dekat branch tu, daripada segi selection tu dibuat keputusan tu dibuat sepenuhnya oleh branch ke, ataupun HQ pun terlibat juga dalam segi pengambilan recruitment baru new employee ni? Semua by HQ. Biasa newcomer datang daripada kita dapat daripada HQ lah. So information akan distribute by HQ lah. Contoh HQ akan akan dia HQ untuk HR ni dia biasa dia buka kat job street kan. Dia open dekat mana-mana, and then bila dah dapat staff tu untuk newcomers, dia akan email to branch untuk distribute lah. So kita akan dapat information, oh this one ada newcomer, oh hari ni ada newcomer. So itu je lah maklumat dia. Okay. Kedua, daripada segi pengalaman Puan Hana sendiri selama 7 tahun bekerja dekat Dialog tu, kan 7 tahun tu tempoh masa yang lama. Macam mana Puan Hana dapat bertahan dekat company tu? Adakah Dialog bagi apa-apa benefits ke sampai Puan Hana dapat bertahan selama 7 tahun tu? Ataupun apa-apa saja yang positif yang daripada Dialog sendiri bagi kat Puan? Okay, yang first, biasalah yang first ni memang tak boleh lari lah, komitmen. Okay, bila kita ada komitmen, memang kita susah sikit lah nak memilih. Okay, nombor 2, saya ada teamwork yang bagus. Saya punya engineer, saya punya teammate, saya punya boss, saya punya manager, and then semua department antara saya dan HQ semua memberikan kerjasama yang sangat baik lah.
So kalau ada apa-apa masalah, dia orang akan assist untuk tolong kita bagi solution apa semua. And then dari segi benefit yang lain pun semua membuatkan saya boleh bertahan lama dan stay lama dengan Dialog. Okay, seterusnya macam ni, berbalik kepada soalan pasal teknologi sekarang ni, kan macam Puan kata kalau Puan ada masalah tentang vendor ke projek ke, Puan rasa teknologi sekarang ni membantu tak? Salah satu teknologi sekarang membantu tak untuk menyelesaikan masalah tu? Adalah sedikitlah membantu. Contoh kalau kita nak approval apa semua kan by email, kita tak boleh nak jumpa face to face kan. Okay, so kalau dah by email dah boleh proceed lah. And so contoh dokumen ni kita tak dapat daripada vendor secara face to face, so dia akan scan, dia akan bagi kita and then kita approve by email. So salah satu ni lah, salah satu benefit untuk teknologi sekarang lah. Tadi berbalik kepada soalan Syahira tadi yang pasal reward dengan compensation. Puan rasa Puan tadi ada bagi contoh ke pasal contoh reward ke apa-apa sahaja benefits yang company bagi untuk semua employee dia untuk kekalkan, maksudnya nak retain employee punya maksudnya diorang nak supaya employee tu semua stay dekat company tu lebih lama. Tadi saya bagi contoh untuk during MCO 1.0. So kalau untuk reward ni biasalah company based on performance, kita ada bonus and then kita ada increment by year, and then biasa kalau ada contoh hari raya Chinese New Year kita akan bagi ampau, and then kalau ada maternity leave kita akan bagi voucher untuk ni lah, untuk siapa yang salin, and then mana-mana yang parents ataupun mana-mana yang ambil paternity leave, untuk siapa yang biasa untuk husband lah, mana yang kerja dengan Dialog, untuk paternity leave anak pertama kita akan bagi voucher lah. Mana-mana yang admit hospital kita akan bagi dia fruit basket, and then parents punya employee, parents yang admit pun kita akan bagi fruit basket. Macam itulah. Birthday party kita akan anjurkan lah untuk setiap bulan. Depends on branch lah. Itu salah satu cara dia attract staff untuk kerja lama dengan Dialog lah. Terima kasih Puan. Member yang lain ada nak apa-apa lagi tambahan? Masih nak tanya satu soalan. Okay. Macam Puan cakap tadi kan, kalau ada yang sakit akan dibagi fruit basket apa semua macam tu kan. Contoh lah, ada pekerja yang terkena COVID-19, ada apa-apa pampasan ke apa-apa yang akan diberikan kepada setakat ni kita punya staff tak ada yang COVID, tak ada yang positif lagi. Kebanyakan ni semua yang first and second layer. So first and second layer ni kita kuarantin kat rumah sampai betul-betul result okay, baru kita akan back to work lah. Okay. Okay. Puan, saya nak tanya. Sebagai sepanjang pengalaman Puan kan dah jadi HR ni, ada tak apa-apa cabaran yang Puan rasa macam susah sangat untuk handle? Dan macam mana Puan handle situasi tu? Cabaran kalau dia melibatkan disiplin. Okey, contoh melibatkan datang ke tempat kerja lah. Biasa ada yang lambat, ada yang tak tamperin. Itu salah satu cabaran lah. Itu akan melibatkan you punya performance.
Sebab thumbprint, datang lambat apa semua ni dia akan rekod dalam you punya prestasi lah. So dari situ untuk KPI kita akan review you punya attendance, kita akan review. So itu akan memberi sedikit kesan terhadap you punya performance. Faham. Boleh cerita tak kenapa Puan berminat untuk libatkan diri menjadi HR ni? Oh, sebab saya dah belajar HR dulu. Dulu saya praktikal pun saya bahagian training. Itu yang saya dapat tahulah, saya belok sedikit lah. Maksudnya dari situlah permulaan Puan berminat untuk mencubakan diri sebagai HR ni. Ya, betul. Sebab dulu kan ada belajar mengenai training, recruitment kan. So bila kita apply benda tu dekat tempat kerja, baru kita tahu, kita dah praktikkan benda tu macam mana. Sebab kalau belajar, kita just belajar teori. So bila kita masuk company, baru kita belajar, kita praktikkan benda tu macam mana. So sedikit sebanyak memang orang kata apa, comply lah. Memang comply dengan HR lah yang kita belajar. Cuma ada sedikit lah perubahan sikit-sikit je. Tapi kalau bila dah masuk company, memang apa yang kita belajar, contoh appraisal semua memang kita akan ada buat lah. Ini bahagian swasta bahagian private kalau bahagian government saya tak pastilah macam mana. Okay, itu saja soalan dari saya. Rakan-rakan yang lain ada? Last daripada saya nak tanya back to 7 tahun lepas lah, waktu Puan mula-mula maksudnya mula-mula nak cari kerja dekat Dialog tu, apa proses dia waktu first sampai proses akhir Puan dapat jawatan dekat Dialog tu? Okay, first mula-mula saya pergi Job Street. Saya pergi Job Street, saya pergi Link, lepas tu saya pergi banyak yang saya apply lah. Okay, sama ada saya pergi walk in, saya pergi setiap kilang, saya submit saya punya resume, and then saya follow up sampailah saya dapat. Kita tak boleh putus asa lah nak cari kerja. Memang kena berusaha lah. Kena apply sentiasa and then kena follow up, tanya feedback and then walk in, pergi setiap company-company mana yang ada yang kosong and then follow up, tengok sampai dapat. And then bila dah dapat tu, contoh kalau dapat 2 tawaran, lepas tu tengok mana satu yang okey, berbaloi ke tidak, dia punya benefit dengan apa yang kita apply. Macam itulah. Kita buat comparison. Jawab tak soalannya? Tapi maksud saya, waktu Puan dah datang, ada interview kan waktu Puan mula-mula nak bekerja dekat Dialog tu? Betul, ada sampai second interview. The first saya interview dengan branch manager and then second saya interview dengan HR manager lah. Terus ada ujian bertulis tak? Oh, tak ada. Tak ada. Dulu phone interview. Dulu dengan HR manager saya face to face. Memang one by one. And then untuk second step, untuk benefit semua, interview by HR manager by phone call lah. Okay. Terima kasih Puan. Yang lain ada apa-apa tambahan lagi? Sebelum kita end of the session. Tak ada? Saya tak ada. Okay. Tak ada kan? Tak ada. Okay Puan. Puan Hana, sampai sini sajalah kita punya sesi untuk petang ni. Saya wakil daripada kawan-kawan saya nak ucapkan banyak-banyak terima kasih sebab kesudian Puan Hana, masa yang Puan Hana luangkan untuk kami. Sebab kami pun sebenarnya dah last minute assignment ni. Sebenarnya daripada first week lagi kami mencari. Tapi
tak ditemukan dengan mana-mana company sebab lecturer kami tu dan kami sangat-sangat berterima kasih lah, kami menghargai masa yang Puan Hana bagi untuk kami hari petang ni. Okay, saya minta maaf lah kalau ada yang tak menjawab soalan lah. Tak apa, kami Mana faham saya boleh jawab. kami faham. Okay. Puan Hana, Ya. sekiranya ada apa-apa pertanyaan lagi yang perlu kami ketahui, boleh tak kami refer kepada Puan Hana kembali sama Boleh. ada melalui WhatsApp ataupun email? Boleh. Nanti tanya saya balik. Okay. Okay. Lain nak cakap apa? Ada lagi? Ya, rasanya tak ada dah Puan Hana. Ada lagi berapa SEM? Ada lagi 3 lagi SEM. Okay, good luck. 3. Betul, 3 sem lagi. Okay, good luck to you, all of you. Terima kasih. Alright. Terima kasih Puan Okay. Hana. Terima kasih, Puan Okay, Hana. sama. Alright, terima kasih. Terima kasih. Okay, goodbye. Bye. Bye. Terima kasih. Sama. Aku rasa soalan yang Syah Sayan tu, pasal yang soalan pasal recruitment tu memang dia tak boleh jawab. Sebab benda tak boleh. memang HQ. Aku baru tahu kalau dekat branch tu employee yang baru tu HQ yang hantar kat situ. Ingatkan Sama, diorang saya buat ni ingat kat diorang situ. Oh yeah. Kan dekat branch Pasal sendiri yang buat. tadi kan yang aku tanya pasal berbalik pada soalan evaluation tu semua kan. Sebenarnya nak try dia untuk jawab mengenai analisis tu. Sebab kita kan nak evaluate kan perlu analisis kan. Tapi tu pun tak lepas weh. Sebab Dia macam sekarang ni pun jawatan dia bukan HR kan. Dia kata dia cuma projek. Projek apa aku tadi? ni HR. Tak, tapi dia kata Aku dulu projek. sebelum ni dia pernah dalam HR punya department sebelum dia naik pangkat kot jadi project manager tu. Tapi still Yalah. dia tahulah juga. Tapi Korang valid nak lah kalau tanya. macam tu weh. Tapi Nak yang tanya. pasal Yang bukti nak hantar dekat semehan tu apa? Ni lah Gambar video ke? ni. Apa Video. nak hantar video? ambil gambar. Tapi Tak apalah, boleh screenshot video. Kena hantar gambar gambar je kot. Tak payah hantar video. Gambar. Okay. Kalau video tu korang tak Dia nak kena tengok edit balik sikit. ke? Tak nak tengok balik ke? Video saya nak tengok balik. Nak tengok balik lah, Salin. tak dengar. Tak masuk Kalau tengok otak. balik Sayen boleh ke? Tak payah nak edit apa-apa je. Tak payah nak edit, just upload dekat